Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih sudah memilih untuk klik video ini untuk mendapat maklumat terkini daripada channel ini, maklumat politik dan isu semasa daripada channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga like ataupun tinggalkan komen. Tuan-tuan dan puan-puan semua, perjanjian kerajaan perpaduan yang akan dimeteraikan pada hari ini, pada hari Jumaat, perjanjian antara parti-parti politik yang akan disahkan, dimeteraikan pada Jumaat. Jadi, adakah selepas perjanjian ini mereka boleh menarik sokongan maupun hari ini sebelum pun perjanjian dan sebelum hari ini pun adakah ada lagi yang dapat menarik sokongan daripada Pakatan Harapan? Yang saya ingat ada 140 lebih kerusi yang dimiliki oleh kerajaan perpaduan hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, intipati penting perjanjian kerajaan perpaduan yang Anda dan saya dan seluruh rakyat Malaysia perlu tahu. Intipati penting perjanjian kerajaan perpaduan perlu kerjasama semua aspek. Kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dikukuhkan menerusi sokongan daripada parti-parti politik yang dijangka akan memeterai perjanjian pada hari ini, pada hari Jumaat. Ketika ini, kerajaan perpaduan yang dianggotai oleh Pakatan Harapan, PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS, Warisan, selain beberapa wakil rakyat bebas dan juga parti kecil. Beberapa perbincangan yang diadakan berkaitan perjanjian itu akan ditandatangani semua parti yang terbabit atas kepentingan bahawa mereka bersama sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan. Penganalisis politik banyak membuat spekulasi, banyak membuat andaian berkenaan dengan perjanjian ini. Hari ini, seorang penganalisis politik, Profesor Dr. Rusdi Omar, berkata, perjanjian itu memerlukan kerjasama dalam semua aspek, sama seperti perjanjian keyakinan dan pembekalan ataupun CSA. Beliau berkata, ini antara lain, parti-parti yang terbabit haruslah menyokong kerajaan pada hari ini. Tidak kira sama ada Perdana Menteri meraih undian majoriti ataupun minoriti dalam usul undi percaya. Undi percaya yang diadakan pada 19 Disember ini. Banyak yang kata Anwar Ibrahim sudah sah akan menang dan beliau memang akan mendapat keputusan yang memberangsangkan untuk kerajaan perpaduan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Bila Perdana Menteri buat undi percaya, mereka mempunyai keyakinan bahawa beliau akan mendapat majoriti. Kalau belanjawan sudah dibentangkan, mereka juga akan memberi sokongan. Perkara sama dibuat semasa CSA. Antara CSA yang ditetapkan termasuklah polisi atau dasar dibuat kerajaan akan dapat sokongan tanpa berbelah bahagi di pihak kerajaan, katanya kepada majoriti. Beliau juga berkata demikian ketika ditanya tentang jangkaan intipati perjanjian kerajaan perpaduan tersebut dan usul undi percaya bagi membuktikan keabsahan kepimpinan Perdana Menteri akan dibentangkan dalam persidangan Dewan Rakyat yang dijadual diadakan pada 19 Disember. Jadi walaupun kita melihat ataupun kita mendengar banyak
daripada suara-suara daripada parti pembangkang, memang mereka tak akan sokong usul undi percaya ini untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tapi nantikan pada 19 Disember ini. Jadi, sebelum pun usul undi percaya, maafkan saya, sebelum pun perjanjian sudah dimeteraikan, perjanjian akan dimeteraikan, kita sudah tahu bahwa kerajaan perpaduan pada hari ini dilihat sangat kukuh. Menteri-menteri yang dilantik, dan juga walaupun beberapa parti kecil, contohnya PBM dan juga DAP yang kurang, bagi PBM yang tidak ada lantikan langsung di dalam kabinet kerajaan perpaduan, dan juga bagi DAP yang hanya beberapa menteri yang dilantik, tetapi mereka tetap menyatakan sokongan mereka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Jadi tidak ada masalah bagi Anwar pada hari ini. Setakat ini, walaupun perjanjian yang bakal dimeteraikan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap mendapat sokongan yang majority setakat ini. Jadi walaupun beberapa mulut yang berbicara bahwa usul dipercaya pada 19 Desember ini Anwar Ibrahim memang tidak akan mendapat majority, saya rasa itu tak boleh lah, itu tak benar. Sebab kita dapat lihat bahwa hari ini impak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 sangat baik bagi saya. Jadi kalau kamu mempunyai komen berkenaan dengan ini, Anda juga boleh komen. Dan dikatakan seorang bagi UMNO pula, pemilihan UMNO, Presiden UMNO, dikatakan pemilihan ini yang mungkin akan diadakan dalam masa yang terdekat, walaupun belum ada tarikh yang diumumkan, yang berkata Hishamuddin, sekiranya beliau menjadi Presiden UMNO yang baru. Ada satu spekulasi, ada satu penganalisis politik mengatakan daripada Syabuddin.com yang mengatakan sekiranya Hishamuddin Hussein menang menjadi Presiden UMNO dan beliau keluar daripada kerajaan perpaduan, membawa UMNO keluar, menarik sokongan kerajaan perpaduan, kerana Hishamuddin adalah salah satu ataupun salah seorang yang menandatangani 10 orang yang menandatangani menyatakan sokongan mereka kepada Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri pada PRU ke-15. Beliau adalah salah satu daripada 10 orang ahli parlimen yang menyokong Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Sekiranya pun Hishamuddin menjadi Presiden UMNO, saya rasa kalau dia bawa UMNO keluar pun, saya rasa itu tidak akan menggugat kerajaan perpaduan hari ini, tidak akan menggugat Datuk Seri Anwar Ibrahim, status beliau sebagai Perdana Menteri ke-10. Tapi kita tidak tahu, mungkin Khairi Jamaluddin pun boleh menang untuk menjawab jawatan sebagai Presiden UMNO. Karena kita tahu beliau pernah berlawan ataupun bersaing dengan Zaid Hamidi yang pada ketika ini adalah Presiden UMNO. Walaupun pada 2018 Khairi Jamaluddin kalah, tetapi adakah beliau akan bertanding lagi sekali lagi untuk menentang Zaid Hamidi? Jadi bagaimana komen Anda? Adakah benar-benar Hishamuddin akan membawa UMNO keluar dan menyokong Perikatan Nasional seperti apa yang sudah dilakukan oleh Hishamuddin, bahwa beliau menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada PRU ke-15? Jadi intipati penting perjanjian kerajaan perpaduan adalah sangat penting untuk dimeteraikan antara parti-parti gabungan di dalam kerajaan perpaduan hari ini daripada PH, Barisan Nasional, GPS, GRS, dan Warisan, serta beberapa wakil rakyat bebas dan ahli parti kecil yang lain. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah, teruskan bersama di dalam channel ini.